RTM terus unggul, sahih dan berimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Sabtu 5 Mac 2022. Saya Syahril Sarafuddin. Dan saya Laurendra Fiona Bernard Baikan. Saudara, berikut paparan utama malam ini. Tarikh pembukaan sempadan di Muktamad. PDPR dan penggiliran murid dilaksana. RM5.26 juta padanan perniagaan berjaya direkodkan menerusi program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM yang julung kali diadakan di Johor Bahru. Jumlah itu melepasi sasaran asal RM3 juta. Lebih RM186,000 hasil jualan usahawan tempatan turut direkodkan sepanjang 3 hari JAKM berlangsung. Bagi segmen jualan usahawan yang melibatkan 150 bus turut merekodkan jualan sebanyak RM130,447.40. Segmen jualan Cita Rasa Keluarga Malaysia yang membabitkan 9 bus mencatatkan jualan sebanyak RM27,811, manakala bagi jualan food truck pula memperolehi jualan sebanyak RM22,346. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pelancaran Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia di Dataran Angsana, Johor Bahru. Penganjuran JAKM kali pertama di Johor itu akan dijadikan penanda aras kepada siri jelajah program sama di negeri-negeri yang lain. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali berkata pelaksanaannya akan ditambah baik dari semasa ke semasa mengikut kesesuaian pada masa akan datang. Tujuan kita buat adakan aspirasi keluarga Malaysia lah untuk membawa perkhidmatan kerajaan, agensi kerajaan terus kepada rakyat ke bawah. Dan saya rasa asal itu telah pun tercapai. Sepanjang 3 hari penganjuran, lebih 13,000 pengunjung hadir pada program tersebut berbanding sasaran 10,000 orang sebelum ini. JAKM merupakan kesinambungan kejayaan penganjuran program 100 hari AKM yang diadakan Disember lalu. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan sempadan negara akan dibuka dalam masa terdekat. Selain daripada Singapura dan Indonesia, kerajaan dalam proses melaksanakan VTL darat dengan Brunei dan Thailand, dan dengan pembukaan semula sempadan, ahli keluarga Malaysia yang sudah lama tak bersua muka dapat pulang, terutamanya semasa Hari Raya pada bulan Mei nanti. InsyaAllah dalam waktu yang terdekat kita akan mula membuka sempadan negara kita. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin memaklumkan mesyuarat Kabinet semalam telah bersetuju untuk kembali membuka sempadan negara. Ia dijangka diumum Perdana Menteri minggu depan. Ya, sebab kita dah semalam di Kabinet kita dah setuju dah. So tinggal lagi PM nak umum tarikh tu. Dan pengumuman itu penting sebab akan memberi masa sedikit kepada syarikat-syarikat penerbangan, kepada immigration, kepada hotel, kepada semualah yang terlibat dalam sektor pelancongan dan sektor pengembaraan ini untuk buat persediaan yang terbaik untuk pembukaan. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan persidangan dialisis tahunan kali ke-16 Yayasan Buah Pinggang Kebangsaan di Ibu Negara.
Laluan perjalanan lengkap vaksin VTL ke Thailand dan Kemboja akan mula dilaksana 15 Mac ini. Ia merupakan destinasi berikutnya menerusi inisiatif itu selepas Singapura. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong memaklumkan VTL Kuala Lumpur Bangkok akan melibatkan 6 penerbangan sehari, manakala 4 penerbangan sehari bagi laluan Kuala Lumpur Phuket. VTL Kuala Lumpur Phnom Penh pula bakal membabitkan 2 penerbangan sehari. Laluan baru boleh ditambah dari semasa ke semasa tertakluk kepada keperluan dan persetujuan negara terlibat. Peluasan VTL ke lebih banyak negara bukan sahaja mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sebaliknya ia juga boleh merancakkan jaringan sosial. Ikuti laporan mengenai VTL disediakan Vimala Kasturi Verasamy. Sekarang ni dalam proses untuk kita meyakinkan rakyat kita bahawa yang datang daripada luar pun tidak boleh membahayakan kepada kita kerana kita sudah ada 2 vaksin dan sebagainya. Jadi kita akan mana yang lama tak balik tu bolehlah. Pengumuman itu pastinya menggembirakan pihak industri, terutamanya industri pelancongan yang bergantung kepada pergerakan manusia untuk merentas sepadan. Usaha kerajaan tersebut disifatkan sebagai satu langkah yang tepat. Ini kerana melalui skim VTL, Malaysia mampu menarik kehadiran pelancong dari negara-negara yang bersetuju dengan pelaksanaan skim tersebut. Jadi melalui VTL ini, pihak industri akan bekerjasama lebih erat dengan pihak Kementerian Pelancongan, terutama dengan pihak agensi kementerian iaitu Tourism Malaysia untuk mempromosikan secara agresif di pasaran-pasaran yang mempunyai kemudahan VTL ini supaya kita boleh menarik lebih ramai pelancong yang berkualiti dan lebih boleh belanja lebih kepada di negara kita ini. Kami sangat confident dan yakin skim VTL ini akan berjaya untuk kita memantapkan lebih memantapkan kepada ekonomi negara melalui industri pelancongan. Sebagai negara perdagangan, Malaysia perlu membuka sempadan bagi mencerdaskan ekonomi negara. Ini berikutan kira-kira 50% keseluruhan jumlah dagangan Malaysia disumbang perniagaan hasil pembukaan sempadan. Namun, kerajaan harus mengimbangi risiko kesihatan COVID-19 agar kes dikawal rapi seperti kini. Paling penting, kita perlu melabur dalam alat untuk mengesan gejala positif di kalangan pelawat-pelawat masuk dan juga rakyat tempatan bagi memastikan orang yang bergejala tidak menularkan. Pembukaan sempadan terutamanya di darat mampu meningkatkan perdagangan dan ekonomi kedua-dua negara. Justru pengambilan dos penggalak merupakan langkah terbaik bagi memberi perlindungan tambahan kepada orang ramai selepas pembukaan sempadan secara meluas. Vimala Kasturi Verasamy, Berita RTM. Menjelang pembukaan sesi persekolahan Penggal 1 2022-2023 pada 21 Mac ini, semua murid sekolah menengah akan menjalani pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR bagi 2 minggu pertama persekolahan. Menurut Menteri Kanan Pendidikan, Datuk Dr. Razzie Jidin, mereka akan menjalani PDP bersemuka bermula 4 April depan, manakala bagi sekolah rendah dengan lebih 600 murid, terdapat kelas ditetapkan menjalani penggiliran. Operasian sekolah bagi penggal yang akan datang ini adalah lebih terbuka. Jika kita lihat, hampir keseluruhan murid akan hadir ke sekolah tanpa penggiliran. Namun begitu, kita akan terus memantau keadaan semasa untuk memastikan dan menetapkan bilakah tarikh murid-murid yang masih akan bergilir ini dapat hadir ke sekolah tanpa penggiliran. Sama-samalah kita pastikan supaya sesi persekolahan ini akan dapat terus berlangsung dengan selamat dan teratur dan anak-anak kita akan terus dapat datang ke sekolah secara bersemuka seperti sebelum-sebelum ini.
Jelas beliau, murid tahun 3, 4 dan 5 akan menjalani penggiliran, manakala kelas selebihnya tanpa penggiliran termasuk kelas murid berkeperluan khas dan prasekolah. Sementara bagi pelajar tingkatan 1 yang mendapat tawaran sekolah berasrama penuh dibenarkan mengikuti PDPR atau hadir ke sekolah harian berdekatan sehingga tarikh kemasukan ke asrama diumumkan KPM Kelak. Bagi Kolej Vokasional, Institut Pendidikan Guru dan sekolah swasta boleh melaksanakan PDP bersemuka mengikut takwim masing-masing. Ubat antiviral bagi rawatan COVID-19 Paxlovid keluaran Pfizer dijangka mula diterima dalam tempoh 2 minggu lagi. Menteri Kesihatan Hairi Jamaluddin berkata bagi perolehan fasa pertama, Malaysia telah membeli 110,000 unit ubat tersebut dengan keutamaan diberi kepada individu berisiko tinggi. Risiko tinggilah. Dan kalau kita dapati bahawa penggunaan ubat ini berkesan seperti mana maklumat yang kita telah terima, kita akan tambahlah pembelian ubat ini Paxlovid daripada Pfizer. Ada 2 lagi yang mungkin kita akan beli, Molnupiravir dan juga satu lagi daripada AZ. Tapi itu belum lagi kita muktamad. Yang muktamad adalah yang Paxlovid daripada Pfizer. Memudahkan, kerajaan telah membenarkan ibu bapa membawa anak-anak jumpa terus atau walk-in untuk mendapatkan vaksin melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan untuk kanak-kanak PIC Kids sejak 1 Mac lalu. Ia dijangka dapat meningkatkan jumlah penerima vaksin kanak-kanak 5 hingga 11 tahun dalam negara. Ikuti tinjauan wartawan Mohan Chinasamy di Pusat Pemberian Vaksin PPV Axiata Arena, Bukit Jalil. Program vaksinasi kanak-kanak COVID-19 PIC Kids kini lebih dipermudahkan dengan adanya sistem walk-in yang diperkenalkan sejak 1 Mac lalu. Ini juga jelas menunjukkan ibu bapa boleh membawa anak-anak mereka pada bila-bila masa untuk mendapatkan vaksin di mana-mana PPV yang berdekatan dengan kediaman mereka. Selain itu juga terdapat jangkaan bahawa jumlah kanak-kanak yang akan menerima vaksin dijangka akan meningkat pada setiap hari apabila sistem walk-in ini telah pun diperkenalkan. Untuk pengetahuan anda, di Axiata Arena ini terdapat pertambahan 100 kanak-kanak pada setiap hari menerusi walk-in bagi mendapatkan vaksinasi. Sekiranya kota telah habis di PPV yang dihadiri, ibu bapa boleh memilih untuk datang keesokan hari atau mendaftarkan anak melalui aplikasi MySejahtera. Mereka akan menerima pautan tempahan janji temu, malah boleh memilih tarikh dan lokasi vaksinasi mengikut keperluan dan kemudahan mereka. Ibu bapa yang hadir ke PPV Axiata Arena secara walk-in melahirkan rasa gembira kerana ia memudahkan urusan mereka, lebih-lebih lagi anak-anak sedang cuti sekolah ketika ini. Oh, dia baguslah. Maknanya kita terus pergilah. Tak payah tunggu masa terus panggil lah. Lambat kan. So, macam ni lebih senang lah ibu bapa datang. Terus je. Tak payah tunggu. Mudahlah kan kalau boleh walk-in. So, kita boleh... Kalau ada masa boleh terus pergilah kan. Pun dekat sini pun kawasan luas, senang parking semualah. Tak sibuk lah nak ke sini. Fleksibel lah untuk ibu bapa yang bekerja, senang lah. Nak buat, tak perlu ikut appointment sangat. Sangat mudah dan cepat. Memang saya sampai pukul 10.26 dah settle semua dah. Both of us pun memang dah settle. Dua-dua pun vaksin hari ni. Sementara itu, pengurus PPV Axiata Arena, Dr. Muhammad Fadli Muhammad Fauzi memaklumkan buat masa ini, bekalan vaksin adalah mencukupi bagi kanak-kanak yang hadir secara walk-in. Berdasarkan rekod sehingga semalam, sejak walk-in dibenarkan, PPV Axiata Arena telah memberi vaksin kepada 3,280 kanak-kanak. Selain PPV Axiata Arena, pelaksanaan PIC Kids secara walk-in turut dilaksanakan di PPV Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur, WTC KL, PPV IDCC Shah Alam dan PPV Sokagakai Klang. Muhammad Chinasamy, Berita RTM.
Angkatan Tentera Malaysia ATM bersiap sedia menghadapi hari pengundian awal pilihan raya umum Dewan Negeri Johor 8 Mac ini. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein berkata persiapan sedang dibuat dan ATM tidak berdepan kesulitan menjelang hari tersebut. Beliau juga tidak menerima sebarang aduan negatif berhubung persiapan ATM. Jadi saya harap bahawa ianya berjalan dengan lancar dan saya yakin daripada interaksi saya dengan pemimpin-pemimpin ATM khususnya di Johor ni, mereka dah siap sedialah untuk berdepan dengan tanggungjawab untuk mengundi awal. Jelasnya selepas merasmikan Karnival Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia. Baik, memasuki hari ke-8 berkempen, calon yang bertanding di Dewan Negeri Bukit Kepong dilihat terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Proses berkempen dilihat berjalan lancar berdasarkan jadual yang diaturkan parti. Namun, bagaimana pula reaksi orang awam terhadap proses berkempen di Bukit Kepong? Wartawan Ravin Sanmugam ada perinciannya. Boleh pilih lah apa yang kita nak undi lah. Memang rahsia kan. Bagi diri akak tak ada ganggu lah. Macam seronok 5 tahun sekali tu okey je. Nampaknya kempen kali ni agak suram sikit. Kerana mungkin pandemik COVID-19 ada jadi agak kurang. Tapi macam mana semangat untuk berkempen bagi mana-mana parti pun masih ada lagi lah. So masih mengekalkan SOP yang dia tetapkan lah. Jadi rasanya dia tak mengganggu masyarakat setempat. Cuma kita nampak dia orang pun pasang banner-banner dan meletakkan risalah ataupun gambar-gambar calon di dalam pasport rumah masing-masing. Jadi saya rasa tak mengganggu masyarakat. Itu reaksi penduduk yang ditemui kami. Mereka akur dan memahami pematuan SOP yang ditetapkan bagi PRU Dewan Negeri Johor. Parti yang bertanding juga sentiasa peka dalam pematuan SOP mengelakkan jangkitan wabak COVID-19 terus menular. Mereka juga dilihat mengoptimumkan penggunaan media sosial untuk berkempen untuk mendekati hati pengundi menerusi platform itu. Kita ada KPR untuk pegawai pemantau bagi kempen pilihan raya. Setakat ini saya melihat laporan yang mereka hantar kepada saya, tiadalah isu-isu besar dan semuanya boleh dikatakan mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Bagi contoh, kempen-kempen yang mereka buat dalam kumpulan yang telah ditetapkan SOP. Dan kalau kita lihat dalam SOP baru ni pun ada membenarkan sehingga jam 12 malam yang dilonggarkan sikit. Jadi berdasarkan laporan yang saya terima daripada ketua PP KPR tu, mendapati sebenarnya tiada apa-apa laporan yang provokasi teman-teman pihak. Nampaknya mereka macam mematuhi. Pematuhan SOP PRU Dewan Negeri Johor adalah penting bagi memastikan kelancaran tempoh berkempen yang dilaksanakan ketika ini. Terima kasih kepada semua pihak yang akur dan mematuhi SOP ditetapkan. Ravin Sanmugam untuk RTM. Undi 18 berjaya direalisasikan pada pilihan raya umum Dewan Negeri Johor. Keputusan ini membuka peluang besar kepada anak muda mengambil bahagian dalam proses pembangunan negara. Ikuti laporan disediakan Alif Ashraf Kanmanor. Penglibatan anak muda menerusi Undi 18 membuka dimensi baru arena politik tanah air. Suara dan kehendak golongan belia penting kerana mereka merupakan pemimpin masa depan. Harapan saya, semoga pemimpin yang bakal dilantik dapat menjalankan tugas dengan sempurna demi kesejahteraan rakyat, terutamanya belia-belia macam saya. Harapan saya, ya semoga belia-belia ni sedar dan celik mata supaya dapat memenuhi hasrat-hasrat yang orang-orang yang sebelum-sebelum ni. Apa yang impian diorang yang tak tercapai, maka yang belia-belia ini celiklah mata supaya sedarlah apa yang impian-impian yang diorang, kita cuba tunaikan impian-impian yang sebelum-sebelum ni.
pada saya lah memang rasa sangat teruja sebab kita diberi peluang untuk memilih untuk masa depan negeri kita sendirilah, kawasan kita punya pemimpin tu. Saya rasa sebab umur 18 ke atas ni pun dah boleh memilih. Sebelum ni kan biasanya kan golongan yang lebih tua je kan. So sekarang sebab golongan yang lebih muda pun dah berpeluang untuk mengundi, so saya rasa lebih teruja lah untuk sebab kali pertama kan. So harapnya kerajaan yang baru ni akan mentadbir negeri Johor ni lebih baik dan politik kita lebih stabil lagi masa akan datang. Saya amat teruja untuk kali pertama undi kerana sebelum ni hanya orang yang lebih tua daripada kita orang tu yang dapat mengundi, dan saya berharap kepada pemimpin yang dilantik oleh kami dapat memimpin kami di masa akan datang. Pastinya, pengundi meletakkan harapan tinggi agar calon yang terpilih memanfaatkan sebaik mungkin mandat yang diberi. Pengundi mahu calon bersedia menunaikan amanah sepenuh jiwa dan raga, bukan sekadar retorik apabila berdepan musim pilihan raya. Sudah tentu tahun 2022 akan menjadi tahun penting untuk belia yang kini boleh menggunakan lebih banyak kuasa politik dan membantu menentukan hala tuju masa depan negara. Ini kerana pilihan raya kali ini buat julung kalinya di mana mereka yang berumur 18 hingga 20 tahun diiktiraf sebagai pembuat keputusan dalam proses pilihan raya. Suka saya ingatkan, memilih pemimpin tidak boleh berasaskan emosi tetapi perlu melalui pertimbangan yang sedalam-dalamnya. Kepada semua golongan belia di Johor, tunaikan tanggungjawab anda sebagai pengundi. #YokNgundi. Alif Ashraf Kamanur, Berita RTM. Setiap calon wakil rakyat yang dilantik oleh parti perlu bersih daripada rasuah bagi memastikan ekonomi Johor terus berkembang. Justru Ketua Penerangan PN Datuk Seri Muhammad Azmin Ali menyeru pengundi di negeri itu menilai sendiri setiap rekod prestasi calon sebelum membuat pilihan. Kita datang ke Johor ini memberikan, bukan menabur janji. Kita memberikan khidmat, kita memberikan rekod-rekod kejayaan yang diakui oleh bangsa Johor untuk membentuk sebuah kerajaan. Pertama, kerajaan yang berintegriti, kerajaan yang bersih. Johor sebagai negeri utama penyumbang kepada ekonomi Malaysia. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas program Santai Anak Muda di Simpang Renggam. Sisa buangan boleh dijadikan sumber pendapatan sekiranya diurus dengan baik. Jika amalan ini terus dipraktikan dalam kalangan keluarga Malaysia, ia secara tidak langsung membantu melestarikan alam sekitar bagi jangka masa panjang. Selaras itu, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan meneruskan komitmen untuk menjadikan amalan kebersihan pada tahap terbaik dalam komuniti. Timbalan Menterinya Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib berkata, kitar semula akan mengubah sisa menjadi sumber-sumber bernilai selain boleh mengurangkan penggunaan bahan-bahan semula jadi, menjana sumber kewangan dan memberi faedah sosial. Kita terus perlu kekalkan dan kita perlu pertingkatkan lagi supaya kalau boleh satu ketika nanti pengurusan pepejal di kawasan berkenaan diuruskan oleh penduduk di kawasan berkenaan, kerana bukan saja untuk kesihatan mereka tapi seperti yang saya sebutkan dalam masa yang sama mereka boleh juga menjana pendapatan melalui waste ataupun sisa-sisa yang dikeluarkan oleh mereka sendiri. Beliau menyatakannya ketika program Keluarga Malaysia Bersih, Indah dan Sejahtera di Simpang Renggam. Penganjuran kali ini turut mendapat kerjasama strategik pelbagai agensi termasuk komuniti setempat. Antara aktiviti dijalankan mengutip sampah secara beriadah dan pelantikan rakan komuniti SW Corp. RTM akan melaksanakan gerak kerja secara maksimum menjelang hari pengundian PRU Dewan Negeri Johor pada 12 Mac ini. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Roslan J. Daud berkata gerak kerja ini melibatkan kira-kira 150 kaki tangan termasuk penglibatan kerjasama kaki tangan RTM daripada 4 buah negeri.
Untuk makluman, kita dah ready sepenuhnya. RTM telah ready untuk melaporkan berita-berita berkenaan dengan hari pengundian dan maklumat-maklumat awal berkaitan dengan pilihan raya umum negeri Johor ini akan sentiasa dilaporkan dari masa ke semasa dengan persediaan maklumat yang telah kita ada lah. Banyak RTM telah mempamerkan prestasi yang baik dalam menyampaikan maklumat dan berita dari persediaan sehinggalah hari ini. Baik, berita perdana malam ini kita akan teruskan dengan perkembangan sukan. Kita teruskan bersama Nazri Fahmi. Silakan. Penyokong KLCT dan Selangor bertempur di Ceras. BAM yakin pemain muda mampu cipta kejayaan di Sukan C. Terima kasih Syahrir dan Fiona. Assalamualaikum dan salam suka untuk semua. Saudara, bola sepak Malaysia tidak akan maju sekiranya masih dikuasai dengan mentaliti sampah oleh sesetengah pihak termasuk para penyokong. Saingan Liga Malaysia 2022 yang baru saja bermula dengan aksi Liga Super semalam dicemari dengan insiden pergaduhan melibatkan penyokong Kuala Lumpur KLCT dan Selangor FC. Dua lelaki tempatan berjaya ditahan dalam kekecohan berkenaan. Ketua Polis Daerah Ceras ACP Muhammad Izham Jaafar berkata, dua lelaki tersebut ditahan ketika polis cuba menyuraikan kekecohan yang berlaku sejurus pertemuan KLCT dan Selangor di Stadium Bola Sepak Ceras berakhir. Ujarnya dalam kejadian kira-kira pukul 12.30 tengah malam itu, penyokong kedua-dua pasukan tersebut didapati bergaduh selepas menonton perlawanan di stadium. Pihak polis mengarahkan ke semua suspek beredar, namun suspek dikatakan tidak mengendahkan arahan yang diberikan sekaligus memaksa polis menahan mereka. Kedua-dua penyokong yang berusia 22 dan 23 tahun itu direman 3 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan. Beliau turut meminta orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berhubung kejadian itu supaya menghubungi IPD Ceras atau Balai Polis berdekatan bagi membantu siasatan. Dalam pada itu, 4 perlawanan Liga Super 2022 berlangsung semalam. Juara 8 kali, Johor Darul Ta'zim JDT memulakan pemburuan gelaran ke-9 berturut-turut dengan mencatat kemenangan tipis 1-0 ke atas Penang FC di Stadium Sultan Ibrahim. Bagaimanapun JDT dipaksa bekerja keras sebelum berjaya menembusi gawang Penang dengan jaringan tunggal itu. Ini kerana Penang banyak beraksi di kawasan sendiri sekaligus menyebabkan JDT gagal menembusi kubu pertahanan mereka. Selepas berusaha selama 70 minit, pemain import dari Brazil Bergson da Silva akhirnya berjaya menanduk masuk gol kemenangan sekaligus menghadiahkan 3 mata berharga buat skuad kendalian Benjamin Morat itu. Terdahulu, Kedah Darul Aman KDFC turut mengutip 3 mata selepas mengatasi pendatang baru Liga. Sarawak United FC juga hasil kemenangan tipis 1-0 di Stadium Negeri Kuching. Pemain import dari Cameroon, Ron Ngah, muncul wira buat skuad kendalian Adil Syarin Sahad itu dengan jaringan tunggal pada minit ke-16. Jaringan itu turut mencatatkan nama Ngah sebagai penjaring pertama bagi saingan Liga Super musim ini. Sementara itu, aksi derby Lebah Kelang di antara KLCT FC dan Selangor FC berlangsung penuh dramatik dengan kedua-dua pasukan terikat 3 sama di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Pada perlawanan yang tertunda lebih kurang 40 minit akibat hujan lebat itu, Selangor terlebih dahulu membuka jaringan menerusi tandukan Yuri Henrique pada minit ke-18 sebelum KLCT bangkit menyamakan kedudukan menerusi percubaan jarak jauh Zafri Yahya selang seminit kemudian. Skuad Gegasi Merah kemudian sekali lagi mendahului hasil sepakan penalti Harrison Kayon pada minit ke-27. Namun, jaringan itu tidak bertahan lama apabila The City Boys sekali lagi menyamakan kedudukan menerusi Muhammad Hadin Hazman pada minit ke-32. Babak kedua pula menyaksikan rembatan dari luar kotak penalti Ryan Lambert pada minit ke-60 meletakkan KLCT di hadapan 3-2. Bagaimanapun, skuad kendalian Boyan Hodak itu terpaksa beraksi 10 pemain apabila Giancarlo Gallifuco diperintahkan
keluar padang pada minit ke-73 kerana menerima kad kuning kedua. Situasi itu digunakan sebaik mungkin oleh Selangor yang akhirnya berjaya menyamakan kedudukan 3-3 pada minit ke-78 sekali lagi menerusi sepakan penalti Kayon selepas bola terkena tangan pemain KL City dalam kotak penalti. Sementara itu, Ketua Jurulatih Negeri Sembilan FC, K. Devon menyifatkan kemenangan 1-0 ke atas Sabah FC pada aksi di Stadium Likas Kota Kinabalu semalam sebagai satu permulaan yang baik untuk pasukannya untuk meneruskan momentum yang cemerlang. Negeri Sembilan FC yang dinaikkan pangkat ke Liga Super selepas menjuarai Liga Premier musim lalu mengutip 3 mata pertama hasil jaringan pemain pertahanan Kai Muhammad Jeffrey Jones pada minit ke-52. Sebelum itu, mereka bernasib baik apabila sepakan penalti penyerang Sabah Neto Pessoa berjaya diselamatkan penjaga gol Ahmad Shihan pada minit ke-47. Kejayaan itu amat memuaskan hati Devon yang berikrar untuk memastikan skuad Hobby Jang Hobing terus mempamerkan aksi cemerlang sekaligus mengekalkan kedudukan mereka dalam saingan Liga Super pada musim depan. Bagaimanapun, pengendali berpengalaman itu mengakui keserasian antara pemain pasukannya masih banyak yang perlu diperbaiki, terutamanya di bahagian tengah serta jentera serangan. Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM Tan Sri Muhammad Norza Zakaria berharap keputusan berani menghantar pemain pelapis dan remaja ke Sukan C 2021 Hanoi pada Mei depan mampu membuahkan hasil pada tamasya itu. Beliau berkata tindakan mempertaruhkan barisan pemain yang masih dalam proses menimba pengalaman itu juga satu sejarah baru bagi badan induk berkenaan sepanjang penyertaan dalam tamasya 2 tahunan tersebut. Menurut Tan Sri Norza, BAM akan kekal meneruskan program peremajaan pasukan kebangsaan bagi memastikan Malaysia tidak ketandusan pemain-pemain baharu. Dan kita lihat bahawa buat pertama kalinya satu keputusan yang agak berani, iaitu bukan sahaja pelapis tapi merupakan pemain remaja juga yang akan diketengahkan Sukan C. I think this is also another history in BAM dan kita berharap bahawa pemain-pemain yang diberi peluang untuk mewakili negara akan dapat membawa cabaran negara ke peringkat Sukan C dan seterusnya cuba sedaya upaya untuk mencapai kejayaan. BAM mula mengenengahkan pemain-pemain muda sejak Sukan C 2019 Manila dan hasilnya dapat dilihat menerusi kejayaan Lizzie Jia, Aaron Chia Sohwoye dan SK Sona yang memenangi pingat emas tamasya berkenaan. Rabu lepas, BAM memutuskan untuk menghantar kombinasi pemain pelapis dan remaja pada Sukan C Hanoi selepas penganjuran tamasya itu hampir serentak dengan kejohanan berprestis Piala Thomas dan Piala Uber di Bangkok, Thailand pada 8 hingga 15 Mei depan. 3 pelari jarak sederhana negara cemerlang apabila berjaya melepasi syarat kelayakan ke tamasya Sukan C 2021 Vietnam di Hanoi pada Mei nanti walaupun keputusan rasmi belum diumumkan Kesatuan Olahraga Malaysia KOM. Ketiga-tiga mereka menguasai kedudukan podium dalam acara 1,500 meter di kejohanan terbuka Malaysia ke-97 yang berlangsung di Majlis Sukan Negara Bukit Jalil hari ini. Sanjaya Manimaran dari Johor terlebih dahulu melepasi garisan penamat dengan 4 minit 6.98 saat untuk meraih emas, manakala tempat kedua milik Ahmad Lut Hazman dengan catatan 4 minit 7.68 saat dan ketiga Muhammad Amirul Arif Muhammad Azri yang mencatat 4 minit 8.68 saat. Kesemua mereka berjaya melepasi syarat kelayakan yang ditetapkan oleh KOM iaitu catatan tempat ketiga pada tamasya Sukan C terdahulu di Filipina 4 minit 8.90 saat. Acara 1,500 meter kategori wanita turut dimenangi atlet Johor Gita Sivaraja dengan catatan 5 minit 3.27 saat yang menewaskan atlet Selangor Joshua Olive Jason untuk perak dan gangsa milik Rivati Govindasamy. Sementara itu, acara 100 meter wanita pula diungguli Norliana Kamarudin selepas mencatat masa 15.64 saat untuk pingat emas, manakala Mazri Ubonglah di tempat kedua dan Neh Jiaping di tempat ketiga. Dalam acara lompat galah wanita, atlet Pahang Nur Sarahadi muncul pemenang apabila melepasi ketinggian 3.30 meter dan Helena Low Weng Yan dari Selangor di tempat kedua.
Konfederasi Sepak Takraw Malaysia MSC telah disahkan secara rasmi sebagai anggota baru Persekutuan Sepak Takraw Asia ASTAF. Perkara itu disahkan Presiden ASTAF Dato' Abdul Halim Kadir hari ini. Dato' Abdul Halim turut berkongsi CJ keahlian MSC yang ditandatangani bersama Setiausaha Agong ASTAF Boncai Lopipat. CJ itu adalah pengesahan bahawa MSC adalah ahli penuh ASTAF bagi tahun 2022 selaras dengan Perlembagaan ASTAF. Kami lepas, Pejabat Pesuruhjaya Sukan serta Kementerian Belia dan Sukan dilaporkan telah menyokong permohonan MSC untuk menjadi ahli gabungan ASTAF. Perkembangan itu disahkan Dato' Abdul Halim yang menerima salinan surat sokongan daripada dua entiti berkenaan pada mesyuarat jawatankuasa Eksekutif Badan Induk Sepak Takraw Asia itu pada 2 Mac lalu. Kemelut sepak takraw negara bermula apabila ASTAF menyingkirkan Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM pada Mei 2021 susulan tindakan presidennya ketika itu, Datuk Seri Ahmad Ismail yang juga timbalan Presiden ASTAF menghantar surat kepada Majlis Olimpik Asia dan Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa pada 24 Februari tahun lepas. Datuk Seri Ahmad yang lebih dikenali sebagai Tok Mat kemudian melepaskan jawatannya pada Jun tahun lepas diikuti dengan beberapa usaha dan penambahbaikan dibuat oleh persatuan itu dengan harapan dapat kembali menjadi keahlian ASTAF. Edisi Sukan 5 Mac 2022 melaburkan tiranya. Untuk itu kembali semula bersama Fiona dan Syahril. Assalamualaikum. Salam sukan untuk semua. Melaka sememangnya cukup terkenal sebagai percutian sejarah dan gastronomi atau syurga makanan. Tidak hairanlah begitu banyak tempat menarik seumpama itu yang boleh dikunjungi. Ronda Keluarga Malaysia kali ini membawa anda ke lokasi menarik di Kuala Linggi bersama Audi Muhammad Noor. Ayam bulu. Bulu apa tu? Bulu kapas. Bulu kapas. Wih, lembut tu. Perjalanan dari Bandar Melaka hanya mengambil masa 40 minit sahaja. Setibanya saya di Kuala Linggi, saya terus ke Di Kunut Chalet yang katanya macam-macam aktiviti boleh dilakukan di sini. Bukan sahaja keindahan pantainya, tetapi di sini juga anda boleh menginap di dalam kontena dan rumah kampung. Apa yang membuatkan saya teruja adalah terdapatnya zoo mini di sini. Pelbagai jenis ayam, burung dan macam-macam haiwan lagi ada di sini. Bang, ini jenis ayam apa ada ni bang? Banyak bang. Ini ada batik, batik, bulu, agak putih, merak pun ada bang. Oh, merak tu merak India kan? Tu merak India bang. Merak warna warna biru. Tu ayam Belanda ke mana? Ayam Belanda. Tapi ayam Jawa batik Yang tu ayam Jawa batik tu kan? Kat sini pun ada ayam Jawa batik lah. Memang cukup sesuailah percutian seisi keluarga. Saya meneruskan pula ke Kota Bukit Supai atau lebih dikenali Dutch Fort, salah satu tempat bersejarah. Kota Bukit Supai merupakan kota lama Belanda yang dibina pada 1756. Pada asalnya, kota lama ini adalah pos kawalan bagi mengawal dan memantau aktiviti perdagangan di muara Sungai Linggi termasuk kapal-kapal dagang yang melalui Selat Melaka. Selepas saya meninjau ke Kota Supai, saya ke restoran terapung di kawasan yang bersebelahan dengan kota lama ini. Dengar kata sedap? Jom kita cuba.
Tapi saya dengar juga kat sini ada tiap malam minggu ada busking mana? Ya, memang setiap malam minggu kita ada busking untuk menghiburkan pelanggan-pelanggan yang datang ke jauh. Oh, jauh kan. Nak tengok kat sini sambil makan dapat tengok kata nature view, pemandangan alam sekitar, dapat tengok sunset atau apa matahari terbenam, dapat tengok ada apa hiburan. Tapi perut dah lapar. Boleh makan banyak. Macam mana rasa? Okey? Sedap. Memang terbaik. Jom makan. Minggu depan, Ronda-Ronda Keluarga Malaysia bawakan anda satu lagi destinasi menarik di Kuala Selangor. Audi Momano, Berita RTM. Buat julung kalinya, satu kursus khas dianjurkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk petugas media yang sering kali terlibat dengan liputan bencana alam seperti kejadian banjir. Ia bagi memberi pendedahan kepada media tentang pelbagai risiko di lapangan serta kemahiran asas yang diperlukan apabila berhadapan situasi kecemasan. Ya, wartawan Muhammad Ashraf Ishak dan Aisyah Yatim yang menyertai kursus Skuad Bencana Media Siri 1 2022 ada laporannya. Untuk penganjuran siri pertama kursus ini, seramai 14 petugas media dari RTM dan Bernama terpilih untuk menyertainya. Kursus dilaksanakan di dua lokasi berbeza, iaitu di Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Timur Wakaf Tapai dan Tasik Kenyir Terengganu. Ia diadakan selama 4 hari dan memfokuskan kepada dua jenis modul, iaitu kemahiran asas penyelamatan di air dan bantuan asas pertolongan cemas BLS. Dan kami juga telah merancang untuk mengadakan kursus yang sama berkaitan dengan bencana untuk kita dedahkan, kita bagi trik-trik keselamatan apabila mereka berada di lokasi bencana untuk memastikan mereka dalam keadaan selamat semasa bertugas dalam operasi bencana. Untuk modul penyelamatan di air, kami diterangkan tentang penggunaan peralatan pengampungan diri PFD. Selain itu, kami turut diajar kaedah apungan di air, cara untuk menyelamatkan mangsa yang lemas menggunakan tali dan kaedah mendapatkan bantuan sekiranya hanyut di laut secara berkumpulan. Ini merupakan salah satu kaedah yang diajarkan oleh anggota bomba kepada kami pengamal media yang mengikuti kursus ini, iaitu kaedah penyelamatan di air menggunakan throwback ataupun tali yang berada dalam beg ini. Tali! Baik, selain daripada aktiviti penyelamatan di air, kami juga didedahkan dengan modul basic life support di mana antaranya seperti CPR yang amat penting untuk menghadapi situasi kecemasan. Begitu juga teknik back blow dan abdominal thrust untuk mangsa yang tercekik. Penganjuran khusus seumpama ini dilihat sangat membantu kepada pengamal media. Dan saya rasa ilmu macam ni penting untuk media sebab kita semua tak tahu setiap tugas yang kita buat tu kita tak tahu bahaya macam mana. Sebelum ini memang petugas media jenayah tidak pernah pun didedahkan dengan kursus sedemikian. Dan bagi saya, ia satu peluang dan membuka mata para petugas media, teknik menyelamat, membuat CPR dan sebagainya lah. Jadi sebagai media, kursus yang sebegini amatlah dihargai dan ianya dapat membantu kami menjalankan tugas. Pada majlis penutup kursus, para peserta turut melaksanakan satu sesi demonstrasi di kawasan Tasik Kenyir dengan mempraktikkan sepenuhnya semua kemahiran dan ilmu yang telah diajarkan sepanjang kursus. Laporan Aisyah Yatim bersama Muhammad Ashraf Ishak untuk Berita RTM.
Mulai 8 Mac 2022, AirAsia Malaysia akan mengenakan semula secaj bahan api bagi semua penerbangan syarikat itu. Ini meliputi penerbangan domestik dan antarabangsa. Langkah itu bagi mengimbangi kenaikan harga bahan api yang telah melepasi $120 Amerika setong. Secaj bahan api akan dikenakan untuk semua tempahan penerbangan yang dibuat pada 8 Mac 2022 dan selepas itu. Semua tempahan yang dibuat sebelum 8 Mac tidak akan terjejas. Kadar secaj bagi semua laluan domestik dalam Malaysia adalah RM10, manakala bagi laluan antarabangsa bertempoh 1 hingga 2 jam pula sebanyak RM25. Baik, hari ini kita nak kongsikan kisah seorang datuk yang berjaya menyelamatkan cucunya daripada terjatuh. Ikuti paparan hashtag hari ini. Naluri seorang datuk telah menyelamatkan cucunya yang berusia 2 tahun daripada terjatuh dari kabinet televisyen. Dengan sebelah kaki yang patah, lelaki ini dengan pantas berlari menyeret menggunakan kerusi sebagai tongkat dan berjaya menyambut cucunya daripada terjatuh. Insiden berlaku Februari lalu di Bandar Wei Fang, wilayah Shandong, China. Masih di China, seorang wanita nyaris digigit seekor monyet liar ketika cuba memberi sebiji apple. Keadaan menjadi tegang selepas dia menghalang monyet terbabit merebut bungkusan apple. Mujur mangsa sempat melepaskan diri dengan menolak monyet berkenaan. Kejadian dirakam di Bandar Chengdu, wilayah Sichuan. Baik, ini pula kisah burung helang tersesat masuk ke dalam kereta. Renante Balbuena yang sedang menjalani penggambaran vlog ketika itu terkejut apabila seekor helang mendarat dalam keretanya. Selepas diperiksa, Balbuena mendapati helang itu mengalami kecederaan pada sayap kirinya. Balbuena membawa pulang dan merawatnya selama 4 hari sebelum melepaskan helang itu ke habitat asalnya. Baik, berita perdana edisi 5 Mac berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Ya, begitu. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.